kita, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini adalah hari yang ke-9. Hari yang ke-9 kita melalui pilihan raya negeri. Seperti mana tuan-tuan dan puan-puan maklum, pilihan raya Dewan Undangan Negeri Selangor telah pun dibubarkan. Dan pada 29 Julai yang lepas, kita di peringkat negeri Selangor dan beberapa lagi negeri telah mengadakan penamaan calon. Dan insya-Allah pada 12 Ogos 2023 ini, kita semua rakyat negeri Selangor yang layak mengundi akan diberikan tanggungjawab untuk turun mengundi insya-Allah. Jadi bagi kawasan Shah Alam ni, kita ada dua kawasan DUN, iaitu DUN yang pertama adalah N40 Kota Anggrek dan yang kedua adalah N41 Batu 3. Khusus untuk Kota Anggrek, kita ada calon Perikatan Nasional nombor 1, iaitu Ustaz Sukri Omar. InsyaAllah sebentar saja lagi Ustaz Sukri Omar akan bersama dengan kita di dalam ceramah kita pada malam hari ini. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita pergi teruskan ceramah kita pada malam hari ini, suka untuk saya perkenalkan beberapa orang panel yang hadir bersama dengan kita pada malam hari ini. Yang pertama iaitu yang berbahagia Dr. Zubdi Marzuki, iaitu ahli jawatankuasa PAS Pusat. Yang kedua adalah Cik Puan Faikah binti Hussein, yang merupakan mantan Setiausaha Politik almarhum Tan Sri Khalid Ibrahim, mantan Menteri Besar Selangor. Yang kedua adalah Dr. Nedu, yang merupakan bekas ahli Parti Keadilan Rakyat yang bersama dengan kita pada hari ini, dengan tujuan untuk membuktikan solidariti dan juga kebersamaan dengan calon kita, calon N40 Kota Anggrek, iaitu Ustaz Sukri Omar, bagi pilihan raya negeri mewakili Perikatan Nasional insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, tanpa melengahkan masa, saya kira lebih baik kita mulakan ceramah kita pada malam hari ini dengan menjemput panel pertama kita pada malam hari ini, iaitu yang berbahagia Dr. Nedu, untuk menyampaikan ucapan dan juga pidato pada malam hari ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Saya berdiri ya. Salam sejahtera para hadirin yang saya hormati sekalian. Saya Dr. Nedu. Saya seorang doktor gigi, doktor pergigian, graduan Universiti Melaya tahun 92. Kampung saya kampung Sementa. Siapa yang tahu Sementa? Sekolah saya sekolah kebangsaan Sementa. Okey. Jadi sedikit sebanyak berkenaan dengan saya, diri saya. Saya daripada kecil bersama dengan kawan-kawan saya, ramai yang kawan-kawan Melayu, bersama dengan orang Melayu. Dan saya bersekolah di sekolah kebangsaan Sementa. Zaman tu tahun 75 darjah 1. Masa tu kita belajar Jawi. Kita pergi kelas agama pun, sebab agama Islam agama resmi. Jadi semua orang kena tahu pasal agama Islam. Dan saya boleh tulis Jawi sampai sekarang. Alif bata semua, sima alif biasa ya, semua saya tahu. Sebab sistem pendidikan begitu. Kita tak takut. Dan orang, apa yang parti-parti lain, terutamanya Pakatan Harapan yang dalam tu ada DAP dan sebagainya, yang menakutkan orang bukan Islam adalah cara ni. Dia kata Islam macam ni, Islam akan mengislamkan dan sebagainya. Ini semua adalah pemalsuan, bukan betul. Sebab saya daripada dulu sampai sekarang, ustazah yang mengajar saya agama Islam dulu dekat sekolah rendah, masih dia jadi pasien saya sekarang. Saya rawat dia punya gigi, semua saya rawat. Jadi apa yang dikatakan oleh parti lawan semua, saya sebenarnya tak nak kutuk parti lain, tapi kita kena cakap kebenaran. Apa yang sebenarnya tu kita kena cakap. Jadi saya rasa konsep yang ditunjukkan oleh parti lawan tu lebih kepada menyalahkan Perikatan Nasional. Sebenarnya yang itu tak betul. Saya tahu penyokong-penyokong yang duduk di sini memang penyokong-penyokong Perikatan Nasional. Saya rasa semua, mungkin 95%, 99% Perikatan Nasional. Dan apa yang kita perlu bagi tahu orang-orang yang di atas pagar tu, supaya balik ke sini. Sebab kita dah tahu, kita dah tengok
landscape politik ni. Lagu ni kita kena dengar sikit lah. Lagu yang saya rasa telah mengubah landscape politik negara kita sedikit sebanyak. Tak tahu boleh dengar ke apa lagu ni? Siapa sokong penyambut, oi bangun yang lama mengelapun. Kita dah tahu Ultimate punya lagu tu ya. Saya dengar Ultimate jadi calon Lembah Jaya. Macam ni lah. Jadi orang yang cakap orang ini penyamun, dia jadikan penyamun tu timbalan Perdana Menteri. Inilah keadaan kita sekarang. Negara kita dah jadi macam ni. Jadi kita tak nak ditipu lagi. Kita tak nak ditipu lagi. Jangan kata ini parti macam ni, PAS macam ni. Kawan saya ramai PAS. Saya tak ada parti politik. Sebenarnya saya tak ada apa-apa parti politik sekarang. Tapi saya dipanggil ke sini, Nomi yang suruh datang sini, sebab kita nak bagi tahu apa tu kebenaran. Kita tak nak ditipu lagi. Cukup apa yang ditipu. Dan mengikut statistik yang saya dengar, Papa Gomo pun kata 29/56 don dekat Selangor. Kira dah boleh dikatakan dalam tangan Perikatan Nasional. Dan saya rasa mungkin nombor ni akan tambah lagi. Dan apa yang Tun Mahathir kata 5/6 state tu saya rasa betul akan jadi 5/6. Kecuali Penang. Penang kita tak tahu lagi. Tapi Penang sekarang saya dengar orang DAP sendiri buat kempen anti-DAP sekarang. Salah satu daripada bekas adun Sabai, dia pergi kempen anti-DAP di sana. Jadi kita nampak pergerakan tu di mana rakyat dah pandai dah sekarang. Dia tidak boleh ditipu selalu. Tidak boleh ditipu selalu. Jadi rakyat sudah celik, sudah tahu apa yang berlaku, dan saya harap konsep ni yang di mana konsep yang ditunjukkan kepada orang bukan Islam adalah Perikatan Nasional di bawah PAS, yang PAS sebagai one of the member tu dia lebih kepada pengislaman. Itu memang tak betul. Saya bukti itulah. Saya bukti. Saya dengan orang Islam daripada kecil sampai sekarang. Saya ada cerita dekat Nomi tadi. Saya boleh berucap, saya boleh juga mengucap. Saya diajar, tapi saya tak ada apa-apa, tak ada masalah. Tak ada masalah. Jadi kawan saya yang daripada darjah 1 sampai sekarang, kawan saya lagi. Itu konsep Melayu. Orang Melayu ni kan orang yang sopan. Kalau kita tengok biasanya kan, masa saya kecil, masa saya sekolah rendah, bila saya pergi sekolah, bila balik, kadang-kadang lepak dekat rumah kawan-kawan saya, ibu orang Melayu lah kan, ibu panggil saya anak. Sampai sekarang pun saya ada ibu angkat dekat Sementara, Ibu Manisa. Nomi pun kenal Ibu Manisa. Dia panggil saya anak. Itulah kebudayaan orang Melayu kan. Of course saya ni asalnya daripada sini, tapi nenek moyang saya asal bukan sini. Tapi saya dapat semua yang saya boleh dapat di negara ini. Cuba bayangkan negara-negara lain, kita tak dapat benda ni. Di Malaysia, saya dianggap sebagai Malaysia walaupun asal nenek moyang saya bukan dari sini. Jadi inilah konsep kemelayuan di mana kita anggap semua saudara. Memang betul pun kan, kita semua asal daripada Nabi Adam dan Hawa, betul kan? Adam dan Hawa. Tapi konsep pemikiran, konsep keagamaan tu mungkin berbeza, tapi asalnya Adam dan Hawa. Jadi ini yang kita panggil penyatuan lah. Ini yang kita panggil kita duduk di bawah satu, kita panggil satu payung Malaysia, di mana kita hendak memastikan bahawa semua rakyat diberi kepentingan, bukan politik di mana hanya bercakap saja. Setiap hari ada pengumuman, setiap hari cakap tu, cakap ni, cakap tu, tapi tak pernah ada. Kan itu. Last kali saya dengar, last week, kita punya PMX, dia dah macam mungkin takut lah. Dia pergi jumpa pemimpin-pemimpin MIC di pejabat MIC.
mungkin nak dapatkan sokongan. Saya tanya kawan-kawan saya dekat MIC macam mana, dia kata tak ada apa, saja bercakap. Jadi inilah yang kita panggil PM pengumuman. Kita bukan kutuk, kita cakap je lah. And then satu lagi perkara yang saya nak cakap di sini adalah berkenaan dengan saudara siapa Pakatan Harapan, Najwan kan, Najwan dia kutuk PSM punya kandidat, dia kata estate lah dan sebagainya. Saya pun kampung-kampungan juga kan. Sebenarnya tak ada manusia di dunia ini yang boleh mengutuk orang lain. Kita boleh cakap lah, dalam politik kita perang bukan orang tu, kita perang konsep politik saja. Konsep orangnya, politik orang tu kita perang. Tapi jangan kutuk orang lain. Kan orang Islam kata berdosa. Jangan kutuk manusia tu. Kita boleh kutuk konsep politik yang tak betul. Jadi saya tak nak panjang-panjang, kita nak bagi peluang kepada semua orang. Jadi saya harap 12 hari bulan 8 ni, hari Sabtu ya. Hari Sabtu ni semua akan turun mengundi. Kalau boleh undi awal lah ya, undi awal, takut hujan, cek dulu dia punya tu. Macam hujan petang ke pagi, kita undi dan kita buat satu perubahan. Dan saya rasa perubahan ni akan berlaku sebagaimana yang saya telah kata, 29/56 don dan banyak don lagi yang akan swing. Dan saya rasa kalau semua rakyat akan buat perubahan ni, saya pasti Selangor dapat ditawan. Sekian, terima kasih. Terima kasih pada Dr. Nedo atas ucapan sebentar tadi. Betul lah apa yang Dr. Nedo sebutkan tadi. Ramai daripada kalangan kita ni dengar sentimen-sentimen ataupun provokasi-provokasi yang telah diletakkan ke atas Perikatan Nasional, yang mana pada asasnya Perikatan Nasional bukanlah satu parti yang resis, bukanlah satu parti yang menentang mana-mana agama ataupun mana-mana kaum, insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, saya sangat yakin rakyat negeri Selangor terutamanya pada hari ini merindui kepimpinan almarhum Tan Sri Khalid Ibrahim. Dan tidak sahlah kalau malam hari ini kita tak dapat dengar sedikit ucapan daripada seorang setiausaha politik daripada almarhum Tan Sri Khalid Ibrahim yang merupakan mantan Menteri Besar Selangor sebelum daripada ini, yang banyak kita tahu banyak jasa dan juga perkara-perkara yang telah diberi baktikan oleh Tan Sri Khalid Ibrahim kepada negeri ini. Jadi saya rasa dengan segala hormatnya majlis menjemput Cik Puan Faikah binti Hussein untuk menyampaikan ucapan pada malam hari ini. Dengan segala hormatnya persilakan, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha adik Ikhwan selaku pengurusi majlis, yang saya muliakan sahabat saya Dr. Zuhdi, ahli pimpinan tertinggi PAS Pusat dan aktivis dari masyarakat Dr. Nedu, dan Cikgu Bat, kenalan lama saya, pernah berada dengan saya dan pernah keluar daripada saya, dan kini kami kembali bersama dalam Perikatan Nasional, insya-Allah. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak penganjur di U10 ini. Terus terang saya tidak mahir kawasan ini. Ini rasanya pertama kali saya sampai di sini walaupun saya adalah anak Selangor. Tapi saya tak tahu sama ada nak ucapkan terima kasih atau sebaliknya kepada sahabat saya, Saudara Omar Anissa dan Puan Arfah, yang mereka telah berjaya mengheret saya keluar daripada zon selesa yang berada di rumah selama ini. 10 tahun lamanya
saya tidak keluar sama ada berkempen maupun berada bersama dengan masyarakat setelah insiden pemecatan Tan Sri Abdul Khalid bin Ibrahim. Sebenarnya seminggu yang lalu saya telah didatangi oleh Arfah dan Omak agar membuat satu interview khusus untuk memperingati setahun pemergian Tan Sri Khalid. Jadi kerana ianya berkisar kepada pemergian Tan Sri Khalid, maka saya bersetuju. Kalau kempen, kalau direct mereka kata suruh kempen, saya akan tolak lah. Bukan pasal apa, dah lama saya tinggalkan politik, saya takut. Otak pun dah berkarat dan saya tidak begitu mengikuti secara dekat politik tanah air sebab takut darah saya naik. Jadi saya hanya melihat dari jauh dan saya tidak mahu memberi kecacatan kepada program Majlis Penerangan jika saya sendiri tidak begitu mahir dengan politik. Namun apabila diminta untuk diinterview, saya bersetuju. Dan saya ditanyakan dengan beberapa soalan panas. Yang saya paling suka ialah bagaimana pentadbiran Tan Sri Khalid Ibrahim. Itu saya paling suka. Sebab memang begitu dekat dengan jiwa kita. Saya cakap kami di Pejabat Menteri Besar sangat selesa bekerja dengan Tan Sri sebab fokusnya satu, jalannya satu, hala tujunya pun satu. Dia tak ada putar balik, dia tak ada kona-kona, dia tak ada seperti sesumpah. Dengan orang ni cakap macam ni, dengan orang ni dia janji ini, dengan orang ini dia janji ini. Jadi kami di Pejabat Menteri Besar selesa, senang. Dia pandang je kita, kita dah tahu dia nak apa. Walaupun Tan Sri Khalid itu dari segi berkata-katanya tu agak tergagak-gagak, ayat dia baru separuh, kami dah tahu apa dia nak. Tapi sebab apa? Kalau saya pernah mula-mula bekerja, ada orang komplain, Faikah, Tan Sri Khalid ni dia macam sombong. Saya kata, alamak, kenapa? Dia bersalam dengan saya tu, dia tak pandang pun muka. Sebab Tan Sri Khalid ini, pandangannya 3 atau 4 orang ke hadapan. Dia nak salam dengan Zohdi, dia nak salam dengan Cikgu Bat, dia dah pandang dulu Cikgu Bat. Tapi dia salam dengan Zohdi, dia tak pandang Dr. Zohdi, dia pandang Cikgu Bat. Bila sampai dekat Cikgu Bat, dia dah pandang orang lain. Maknanya dia takkan bertentang master because dia punya pemikiran ke depan. Sama dengan pemikiran dia ke hadapan. Tapi dalam pada dia salam tak pandang, dia tak pernah pula terlanggar mana-mana orang, perempuan ke, muda ke, tua ke. Tak pernah pula. Sebab apa? Dia dah nampak dulu. Dia dah nampak orang tu ada situ. Dia tak tersandung punya. Ataupun tak ada pura-pura tersandung punya. Dia tak ada. Jadi, tuan-tuan, bila ditanya bagaimana dia, itulah kami di pejabat. Dan sangat mudah bekerja dengan dia. Dan dia fokus. Sehingga kan apa yang dia nak buat tu, apabila keluar daripada mulut dia, saya nak buat ini. Dia dah ada dah plan dia. Dia dah tahu apa dia. A, B, C, D. Begitulah juga dengan contohnya dalam pengambilan air. Pengambilan air tu, dia dah ada dah 5 strategi. Pertama, kenal pasti aset. Nombor 2, beli syarikat-syarikat. Nombor 3, nyatakan pegawai-pegawai yang nak duduk dalam syarikat-syarikat yang dah dibeli. Yang keempat, bila nak masuk ke dalam agensi air yang dah kita beli. Nombor 5, dia dah sediakan tata cara strategi bagaimana hendak mewujudkan, menerbitkan saham-saham air Selangor. Sampai dah ke tahap itu. Tapi tak kesampaian. Sampai sekarang tak ada satu saham pun kita. Yang itu saya rasa yang saya kesal dan Tan Sri Khalid almarhumnya juga kesal. Dia tak dapat laksana. Sebab dia dah ada dah plan. Ujung sekali, tuan-tuan, yang mempunyai bil air tidak perlu membayar air langsung.
Bukan itu sahaja, kita akan menerima dividen daripada saham air yang kita perolehi sebanyak RM2,000. Dimasukkan terus ke dalam bil air yang kita ada. Itu hasrat dan impian dia nak lakukan. Tapi Allah Maha berkuasa, dia tak dapat laksanakan. Namun, jadi apabila mereka nak temu ramah saya, air yang ada dalam kepala saya. Because saya begitu terlibat sangat secara langsung untuk mendapatkan penstrukturan industri air Selangor. Jadi saya dengar semalam Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mahu mengembalikan air percuma jika Perikatan Nasional dapat mengambil alih kerajaan negeri Selangor. Saya orang yang pertama yang sangat gembira. Malah akan dikembalikan juga skim usia emas 2,500. Dulu kita bangga kita ada MES, merakyatkan ekonomi Selangor. Ekonomi Selangor tu kita rakyatkan, semua dia bagi. Lahir di Selangor dapat RM100. Mati di Selangor dapat RM2,500. Anak sekolah dapat RM1,000. Isteri bersalin dapat. Ini bertambah pula. Tan Sri Muhyiddin kata isteri bersalin pun nak dapat RM500. Dulu PAS memperkenalkan berkahwin dapat RM500. Cuma masa dipersembahkan tu saya tersinggung. Sebab YB Yunus yang mempersembahkan dalam mesyuarat, dia kata tapi ada syarat, bukan semua orang berkahwin dapat RM500. Syaratnya pertama adalah perkahwinan yang pertama dapat. Perkahwinan kedua tak boleh dapat. Yang kedua umur bawah 35. Saya kata saja dia nak kenakan aku. Aku dah 45, mesti tak dapat nak claim. Jadi itu yang saya ingat sangat. Itu adalah baby PAS ketika PAS berada dalam kerajaan negeri Selangor. Tak boleh mereka nak katakan sekiranya Selangor jatuh kepada PAS, mereka tak tahu nak buat apa. Jangan lupa, PAS berada dalam kerajaan negeri Selangor selama bersama dengan Tan Sri Khalid pada ketika itu. Mereka sama-sama. Begitu juga dengan pendidikan. Wabi Harimah menyediakan banyak program pendidikan. Itu exco PAS yang bertungkus lumus untuk memajukan kerajaan negeri Selangor pada ketika itu. Jadi dalam interview itu juga mereka bertanya tentang langkah Kajang. Dia kata, Puan Faikah, apa sebenarnya yang terjadi ketika langkah Kajang tersebut? Saya cakap, lepas tu saya kalau boleh saya tak nak ungkit balik. Benda tu sangat sakit pada kami. Saya hilang jawatan tak apa. Yang hilang jawatan Menteri Besar ni, yang selampau banyak cita-citanya yang mahu dia buat untuk Selangor, itu yang kami kesal. Dan cara dia dijatuhkan itu sangat mengaibkan. Jadi langkah Kajang. Saya kata kenapa tiba-tiba tanya. Ini siapa nama? Safari ya? Sufi Kamari dia tanya saya. Sebab dia kata pada 2014 ketika langkah Kajang, dia berada di dalam ceramah yang dibuat oleh saudara Rafizi, yang dibuat oleh Yang Berhormat Dr. Wan Azizah, yang dibuat oleh YB Zuraidah, menerangkan kepada rakyat Selangor di seluruh negeri Selangor bahawa Tan Sri Khalid kena ditukar kepada Dr. Wan Azizah. Dia kata dia berada di situ. Dia baru lepas tingkatan 5 katanya. Dan dia kata apa yang diceritakan oleh YB Rafizi ketika itu sangat memberi kesan kepada dia. 60%, 70% dia percaya. Sebab YB Rafizi dengan rasa kesal, sayu, hampir lagi satu titis nak keluar air mata, memohon maaf kepada orang yang hadir bahawa ini adalah keputusan yang sangat berat untuk PKR lakukan, iaitu menukar Menteri Besar, kerana PKR tak boleh menerima orang seperti Tan Sri Khalid sebagai Menteri Besar.
Jadi oleh kerana penerangan daripada Rafizi yang dipercayai oleh saudara Sufi Kamari, saya merasakan tanggungjawab saya hari ini dan saya bersetuju untuk berada dalam ceramah kelompok pada hari ini untuk memberi peluang kepada mana-mana rakyat Selangor, kepada mana-mana rakyat Malaysia yang mendengar ceramah ini agar mengetahui bahawa segala yang berlaku penerangan di dalam langkah Kajang tersebut adalah fitnah. Fitnah semata-mata. Apa yang mereka katakan? Beberapa bentuk fitnah. Dikatakan Tan Sri Khalid telah dipersilakan pengantin kita yang kita rayai, calon kita yang juga hadir pada masa interview tersebut. Dan saya ingat, saya terperanjat kenapa tiba-tiba Ketua Pemuda PAS Selangor boleh hadir. Rupa-rupanya dia nak pancing saya datang ceramah. Jadi kehadiran saya hari ini bersetuju berceramah kerana saya nak memberi peluang kepada mana-mana rakyat Selangor yang ada sedikit ragu, yang ada sedikit kepercayaan bahawa gerakan langkah Kajang membawa 91 muka surat salah laku Tan Sri Khalid, sedikit kepercayaan agar clearkan malam ini. Pertama, Tan Sri Khalid pun dah tak ada. Tak boleh nak siapa-siapa lagi nak minta maaf. Tak boleh. Fitnah yang dikenakan kepada dia tu dia bawa mati. Betul, dia bawa mati. Dia tersinggung. Itu sebab kami diarah untuk tidak bincang pasal fitnah dan langkah Kajang. Bila saya menerima dokumen 91 muka surat salah laku Tan Sri Khalid, saya jumpa Tan Sri. Tan Sri, kita kena buat sesuatu. Tak apa. Sebab dia tak nak kita buang masa. Kita pegawai kerajaan, buang masa memikirkan, membuat program untuk menyelesaikan masalah peribadi dia. Dia kata tak apa, kita tunggu. Lepas tu, saya tahu Tan Sri sangat berat dalam fikiran dia. Dia pergi berjumpa Tok Guru Hadi Adi, minta nasihat. Dia pergi juga jumpa dengan Tok Guru almarhum Tuan Guru Nik Aziz. Bila dia balik, saya menyebut, Tan Sri, apa Tok Guru cakap? Tok Guru kata dalam politik ini banyak yang hitam, banyak yang tak elok. Tan Sri kena sabar. Kalau kita berhadapan dengan orang yang munafik ini, pertama, kita jangan berkawan dengan mereka. Nombor dua, kita juga jangan berlawan dengan mereka. Kerana mereka tu munafik. Dia akan berpusing. Dia akan pusing-pusing. Lagi nanti kemelut akan menjadi lebih besar. Yang ketiga, seeloknya kita tinggalkan mereka. Buat tak tahu. Jangan berkawan dengan mereka. Jadi bila saya suruh lawan, Tan Sri kata, saya ikut nasihat Tok Guru Nik Aziz. Kita buat tak tahu. Kita jangan berkawan dengan kita. Dia kata Tok Guru Nik Aziz ada cakap hipokrit. Saya kata hipokrit. Dia cakap dalam bahasa Arab. Apa bendanya tu? Munafik. Saya kata munafik. Dengan orang-orang ni dia kata munafik. Jangan dilayan. Jadi kami tak buat apa. Saya tak boleh tidur. Saya kata kena buat sesuatu. Takkan nak biarkan mereka memfitnah macam tu. Pada bulan Ramadan, round seluruh negeri Selangor buat ceramah memburuk-burukkan Tan Sri. Sekarang mereka pula nak gunakan istana. Masa mereka membuat ceramah, Presiden Keadilan pada ketika itu Dr. Wan Azizah buat ceramah seluruh Selangor.
nak menjatuhkan Tan Sri. Saya kena panggil ke istana untuk berhadapan dengan Majlis Diraja Negeri Selangor. Tan Sri pun ada. Tan Sri tunduk je dalam tu. Saya dipanggil. Tuanku tanya, apa ni Faikah? Apa jadi dengan parti you? Apa jadi dengan presiden you? Kenapa you biarkan benda ni berlaku? Saya dipanggil oleh tuanku. Saya nak jawab apa? Saya sengih je. Lama-lama salah seorang daripada ahli majlis diraja suruh saya balik. Sebab saya tak boleh nak jawab. Jadi sekarang mereka jangan gunakan majlis diraja untuk menekan Perikatan Nasional. Lebih awal mereka telah biadab dengan kerajaan negeri Selangor. Lebih awal. Jangan sekarang gunakan, sekarang ini laporan oleh Majlis Diraja. Majlis Diraja dah awal-awal mengatakan mereka itu biadab. Beriadab ketika bulan Ramadan, menghina dan memfitnah Menteri Besar Selangor pada ketika itu. Jadi itu sebab, antara sebab saya keluar hari ini untuk memberi penangan kerana sekurang-kurangnya dengan hayat yang tinggal sedikit ini, kita yang mana ada rasa cuak, percayalah segala kenyataan di dalam 91 muka surat langkah kajang itu adalah fitnah semata-mata. Namun sebagai pegawai, apa saya lakukan? Saya cakap dengan Tan Sri, kalau fitnah itu betul, kenyataan dalam itu betul, mesti mereka dah buat laporan polis dan laporan SPRM. Sekarang mereka tak buat. Dia cuma taburkan untuk mewujudkan satu naratif, untuk mewujudkan satu persepsi bahawa telah berlaku rasuah. Rasuah dalam pensurutan air, rasuah dalam penyelesaian hutang Bank Islam. Tan Sri ada hutang dengan Bank Islam 60 juta. Macam mana dia boleh settlekan hutang tersebut tanpa membayar 1 sen pun kepada Bank Islam? Maka ini menunjukkan bahawa telah berlaku salah laku dan pakatan jahat antara Tan Sri dengan UMNO. Itu dia punya naratifnya. Tadi saya kata, takkan kita nak diam. Apa kata kita buat drama sikit, kita hantar 90 muka surat ini kepada SPRM untuk SPRM siasat. Orang yang dituduh rasuah hantar dokumen minta dia siasat. Dan saya kata boleh, bagus, buat, you buat surat. Dia hantar dia punya setpol. Saya telah dipecat, saya telah dinaikkan pangkat pergi menjadi CEO MBI atas arahan pimpinan parti juga. Faikah ni kena dipecat daripada Setpol. Baru Tan Sri Khalid boleh menjadi Menteri Besar yang kedua. Itu dia punya arahan daripada parti. Maka Tan Sri duduk kona-kona tu masa nak pecat saya tu. Wujudkan pula jawatan baru, CEO dalam MBI, untuk letak saya dekat situ. Tak apalah, saya duduk situ. Tapi saya juga buat kerja-kerja politik, tulis surat dan sebagainya. Dia hantar setiausaha politik, dia hantar ketua setiausaha sulit kepada Menteri Besar untuk pergi SPRM untuk hantar dokumen 91 muka surat untuk SPRM siasat. Memang mereka dah siasat. Kami ni tunggu. Saya hantar surat setiap 2 minggu kepada SPRM, tanya apa update, apa kisah siasatan. Mereka tak jawab. Tapi sehinggalah gerakan untuk memecat Tan Sri itu sudah tidak dapat dibendung. Kerana peguam mereka menasihatkan satu cara sahaja nak memecat Menteri Besar, dengan memecatnya dari parti. Maka Tan Sri pun dipecat dari parti. Bila Tan Sri dipecat dari parti pukul 8 pagi, pukul 11 pagi, saya keluar daripada parti pukul 1 tengah hari. Halas, selamat tinggal PKR. Saya tidak menyesal dan sangat bersyukur saya meninggalkan PKR. Sebab saya lawyer. Saya bukan cari makan dengan berjawatan dalam parti. Mula-mula saya masuk dalam keadilan 1999. Parti ni tak ada apa.
ramai sangat budak-budak muda yang tidak bekerja, tidak ada pendapatan. Saya di antaranya orang yang berpendapatan pada ketika itu. Kita berjuang dengan zero. Tapi apabila kita mula besar, kita mula menang, mula budak-budak baru naik. Mereka hidup dengan duit yang dihambur. Saya alhamdulillah tidak berada dalam grup itu. Termasuklah budak yang menjadi calon di DUN N40. Dia salah seorang pecacai pada ketika itu. Pecacai ke belaci ke yang pecacai kan, yang membuat Twitter, wujudkan satu Twitter khusus @pecat Faikah. Hari-hari maki, hamun, sumpah seranah dalam Twitter. Sumpah seranah saya, sumpah seranah Arfaizah, pegawai-pegawai Tan Sri, sumpah seranah Tan Sri sendiri dengan berbagai-bagai terma, label yang digunakan. Jadi doktor, saya tidak terkejut kalau dia masih berfikiran bahawa India mesti muka calon parti estate. Saya tak terkejut. Cuma saya kesal. Sebab dia telah menjadi adun selama 5 tahun. Selama 5 tahun sepatutnya dia telah ditarbiah untuk menjadi beradab. Ditarbiah untuk menjadi lebih beradab. Dah masuk istana tu. Dah makan dengan tuanku tu. Dah angkat sumpah tu menjadi adun selama 5 tahun. Takkan masih biadab dan tidak ada adab. Dulu saya percaya. Saya terima. Budak muda memang boleh buat silap. Saya terima. Dengan anak-anak saudara saya pun saya cakap, you young, you make mistake, I'll accept. But you repeat the same mistake, you no more in my vocabulary. Tak ada. You boleh buat mistake sekali. You buat lagi sekali. The same mistake, jangan panggil I takkan jumpa you. Itu pada anak saudara. Ini dengan YB, kita pilih dia. Tuan-tuan pilih dia. 5 tahun. Dia masih buat silap. Hanya kerana dia baik dengan presiden, maka dia dicalonkan lagi. Sepatutnya orang macam ini, resis macam ini, sedang mereka memperjuangkan 3R, tidak dicalonkan lagi. Macam tak ada muka lain. Jadi itu sebab saya kata, antara salah satu sebab saya keluar hari ini pun sebab ini tempat Najwan yang sangat biadab pada 2014, 2013. Dialah Balaci. Tokinya Azmin. Azmin dulu ke? Oh, Azmin sekarang. Tokinya Azmin yang bayar budak-budak ni. Tapi itulah, itu politik. Tak apa, saya terima. Jadi tuan-tuan, tentang yang apabila kita menyiasat, minta SPRM menyiasat langkah 91 muka surat, bila kita dah pun keluar, dah pun dipecat, SPRM mendapati tidak ada satu pun salah laku yang telah dilakukan oleh Tan Sri Khalid. Jadi saya kata dengan Tan Sri, game baru bermula. Mari kita saman. Jadi Tan Sri kata, okay, good. Kita saman. Kita saman dia orang 10 juta. Tan Sri kata, saya ada 10 juta. Kau tak bengang ke? Bengang lah kan. Akhirnya saya tak dipanggil pun dalam mesyuarat untuk saman tu. Tak pernah aku ni tak dipanggil. Untuk saman tu saya tak dipanggil. Sebab semangat saya tu dah macamnya mengatasi emosi dan mengatasi akal lah agaknya. Sebab saya betul-betul nak saman. Sebab mission mereka accomplished. Damage has been done. Dia dah dipecat, dia dah dimalukan. Rakyat pun ramai yang, aku ingat Tan Sri ni bagus lah. Rupa-rupanya dia menipu dengan UMNO. Makcik-makcik kat kampung dah cakap macam tu. Jadi saman ini hanya geram saya. Tapi Tan Sri setuju saman. Tapi tak ada saman juta. Dia tak nak saman duit. Dia kata 10 juta dia ada. So tak saman duit. Saman malu. Fitnah. Bila saman, akhirnya 2015
mereka memang tak ada bukti. Memang tak ada bukti yang Tan Sri buat itu, buat ini, berpakat dengan UMNO, memberi bayar air kepada geng-geng UMNO dengan tinggi, tetapi tak bayar air kepada geng-geng PKR. Itu semua, itu fitnah-fitnah dia. Jadi akhirnya bila mereka tidak dapat mengemukakan sebarang bukti di atas apa yang mereka katakan, mereka bersetuju untuk minta maaf. Sekali lagi, saya geram. Sebab dalam saman fitnah itu, Tan Sri langsung tak mahu letak nama Dr. Wan Azizah sebagai salah seorang yang dia saman. Dia saman Setiausaha Agong. Dia saman PKR. Presiden PKR dia tak saman. Sebab dia kata dia tak mahu mewujudkan satu rujukan kes pada masa akan datang yang dia saman Dr. Wan Azizah. Punya sayangnya lagi itu dengan Dr. Wan Azizah dan Anwar Ibrahim. Even setelah perkara tu berlaku. Jadi bila tak saman, okeylah. Yang dia saman sekarang ni, Saifuddin. Saifuddin pergi ke mahkamah bagi pihak diri dia dan bagi pihak Parti Keadilan Rakyat meminta maaf kepada Tan Sri. Mengatakan bahawa segala pernyataan yang dia nyatakan dalam 91 muka surat bahawa yang merujuk bahawa Tan Sri Khalid adalah rasuah, Tan Sri Khalid menyalahgunakan kuasa, Tan Sri Khalid telah bertindak tidak adil kepada rakyat Selangor, Tan Sri Khalid mengkayakan diri dia sendiri dan semuanya itu adalah tidak benar dan tidak patut diperkatakan. Maka dengan ini saya sebagai diri saya sendiri, Saifuddin Nasution Ismail dan PKR dengan ini memohon maaf dan memberi aku janji tidak akan mengulangi apa-apa yang dinyatakan dalam dokumen itu pada masa ini dan pada masa akan datang, pada bila-bila masa, di mana-mana tempat. Dia minta maaf. Tan Sri ni baik. Dia kata, kalau begitu sempena hari raya ini, saya juga meminta maaf zahir dan batin kepada kepada seluruh rakyat Selangor, kepada PKR dan Saifuddin. Manalah tahu saya juga ada menyinggung perasaan mereka. Terkejut orang. Saya tak pergi mahkamah. Saya memang tak nak pergi mahkamah sebab saya tak nak tengok. Saya akan maki dekat mahkamah kalau saya pergi. Sengaja saya tak pergi. Saya paksa Arfah yang pergi. Arfah pergi. Itu yang dia kata maaf zahir batin keluar. Pun nak kata gitu lagi. Jadi tuan-tuan, kenapa saya sebut benda ni sekarang? Kenapa benda ni penting sekarang? Sebab apa yang berlaku kepada Datuk Sanusi di Kedah seolah-olahnya modus operandi-nya seolah-olahnya sama. Diwujudkan satu naratif, satu cerita bahawa berlaku rasuah, REE, ada yang mendapat keuntungan dari situ. Jadi saya cakap dengan Arfah, apa yang Datuk Sanusi ni hadapi macamnya apa yang langkah Kajang. Tapi siapa yang akan mendapat faedah? Saya kata. Sebab apa dalam langkah Kajang mereka nak dapat faedah sebab apa mereka nak jawatan Menteri Besar. Mereka nak dapat faedah kerana mereka nak bayaran yang lebih tinggi dibayar kepada syarikat air kawan mereka. Yang itu Tan Sri tak nak bagi. Jadi sekarang ni siapa yang akan mendapat laba di Kedah hasil daripada tindakan mereka menjatuhkan Datuk Sanusi? Kami tak faham kisah politik di Kedah. Dalam pada berfikir tu keluar gambar Datuk Seri Anwar bawa taikun daripada Indonesia jumpa dengan Sultan
Datuk Seri PM, your PMX ini, dia kalau buat satu kerja, dia tak pernah tak selfie. Dia tak pernah tak ambil gambar. Dia tak pernah tak post dalam social media. Tak pernah. Dia kena bagi tahu kepada rakyat. Satu hari aku punya program ada 20. Penat. Itu sebab aku kena naik helikopter. Dia kena bagi tahu. Itu sebab dia tulis. Alhamdulillah berkesempatan berada di sini. Syukur Alhamdulillah usai program di sini. Banyak tulis. Tapi tang pergi melawat Sultan Kedah bersama dengan Taikun ini, dia tak letak. Itu yang menimbulkan. Saya kata dengan Arfah, terjawab dah saya punya persoalan. Siapa yang akan mendapat laba sekiranya Datuk Sanusi dijatuhkan? Itu labanya. Saya kata, cuma satunya, bezanya, masa langkah Kajang, mereka tidak berkuasa. Mereka semua pembangkang. Masa langkah Kajang. Hari ini, mereka adalah orang yang sangat berkuasa di dalam negara. Satu, Menteri Ekonomi. Dua, Menteri Dalam Negeri. Ni bos polis-polis yang ada ni. Yang kawal kita lah. Yang menjaga keselamatan saya. Alhamdulillah. Terima kasih pihak polis. Tiga, Menteri Ekonomi. Menteri Dalam Negeri. Menteri Kewangan. Perdana Menteri. 4 kementerian mereka pegang. Sangat berkuasa. Tetapi mereka masih menggunakan strategi politik kotor dan jahat 12 tahun yang lepas. Tuan-tuan, bahaya. Sangat bahaya kalau mereka mempunyai hati hitam macam ni. Sangat bahaya. Pada saya sangat bahaya. Dulu kurang. Mereka tak pegang KDN. Mereka tak pegang SPRM. Mereka tak pegang kedudukan. Sekarang jauh lebih bahaya jika mereka tak ubah. Saya tak fikir selepas 20 tahun mereka tak berubah. Saya tak fikir mereka akan berubah besok. Saya tak fikir mereka akan berubah bulan depan. Saya ulang, mereka tidak akan berubah. Kecuali tuan-tuan memberi notis isyarat yang jelas bahawa mereka ditolak di Shah Alam. Mereka ditolak di N40. Mereka ditolak di seluruh Shah Alam. Boleh? Tak cukup. Kena bagi tahu kepada kawan-kawan. Kena bagi tahu kepada anak beranak. Bahaya. Putrajaya tak ada hala tuju. Saya sampai minta maaf, malu dengan Arfah. Arfah tanya selepas pilihan raya, Faikah, agak-agak siapa yang boleh menjadi Perdana Menteri? Kalau semua orang tak boleh, saya rasa Anwar Ibrahim. Engkau. Saya cakap, sebab apa dia seorang yang kita tak pernah cuba. Dan hari-hari cakap, nak buat itu, nak buat ini, nak buat itu, nak buat ini. Saya kata, berilah peluang. Setidak-tidaknya dia pernah dikhianati, dia pernah dizalimi, matanya pernah lebam, pernah ditelanjangkan. Takkanlah dia nak menghina rakyat. Takkanlah dia nak mengingkari rakyat. Takkanlah. Saya kata takkan. Tok jadilah Perdana Menteri. Rupa-rupanya Allah nak tunjuk dekat kita. Allah nak bagi dia peluang. Nak tunjuk kat kita. Nak nong kau. Sanggup berarak. Sanggup dipukul polis. Sanggup dipukul FRU. Sanggup kena tear gas. Kerana nak sangat kau dia jadi Perdana Menteri. Ambil. Sekarang tak menderita kita. Menderita. Satu. Siapa penasihat dia? Satu pun dia tak buat. Yang dia janji, satu dia tak buat. Sekurang-kurangnya tak nak turunkan minyak RM100.50. Kurang turunkan 20 sen. Takkan tak boleh. Elektrik, janji 2 minggu nak turun. Nak piat telinga Ananda. Nak piat telinga Vincent Tan. Pemain-pemain.
Dia kata 2 minit lagi. Terima kasih. Berani dia suruh berhenti. Masa saya dekat pejabat dulu, tak ada siapa berani datang suruh berhenti. Bentang-bentang aku dah kena pecat, tak ada jawatan. Berani dia bagi. Jadi itulah tuan-tuan. Pada saya lah siapa penasihat. Janganlah buat rakyat ni lekeh sangat. Janji nak turun RM1.50, turunkanlah RM10, turunkanlah RM20. Janji nak turunkan elektrik, turunkanlah tarif. Kita bukannya tamak, kita bukannya tak faham, kita faham. Tapi turunlah. Tapi janji tak nak jadi Menteri Kewangan, dia jadi pula. Janji tak nak buat nepotisme, lantik anak pula. Janji tak nak bagi jawatan GLC kepada ahli-ahli parlimen dan ahli-ahli parti, bagi pula. Boleh tak saya ikut sikit cakap Sanusi? Boleh? Yang mana? Dia ada mak atau bapa? Alfa dah kata, jangan. Memang dah seharusnya kita kata dekat dia. Dia olah-olah macam kita ni bodoh. Dia diperbodohkan, rakyat ni diperbodohkan. Jadi 2 minit. Alhamdulillah. Saya mohon mana yang dengar dan mohon mana yang lihat kalau ada video. Sucikan hati. Jika jangan ada sedikit pun rasa cuak, curiga terhadap fitnah-fitnah yang dikenakan ke atas Tan Sri Khalid. Sebab saya masih menerima dalam Twitter bahawa Tan Sri Khalid utang Bank Islam, selesaikan. 1 minit ekstra. Bank Islam ni tuan-tuan, Tan Sri Khalid buat pinjaman. Bank Islam. Bukan mudarabah, muhadana. Salah satu sebab dia dapat share, dia pinjam hutang di Bank Islam. Tiba-tiba Tan Sri Khalid telah menunjukkan dengan jelas sokongannya kepada Anwar Ibrahim dengan pergi melawat Anwar Ibrahim di penjara. Maka dia dah dicop, kata ini orang Anwar Ibrahim. UMNO pada ketika itu, UMNO sekarang baik sebab dia dah geng. UMNO pada ketika itu memaksa Bank Islam untuk lelong saham Tan Sri Khalid. Bila lelong, nilai saham yang dilelong itu mereka faraidkan sesama mereka. Nilai saham itu tidak cukup untuk menampung jumlah hutang. Jadi Tan Sri Khalid yang sebenarnya menyaman Bank Islam. Dia saman Bank Islam 2. Pertama, dia nak Bank Islam bayar ganti rugi. Nombor 2, dia kata Bank Islam telah melanggar tidak patuh syariah. Dan lesen Bank Islam itu hendaklah digantung kerana dia telah tidak patuh syariah. Kenapa? Dalam syarat Bank Islam, you nak lelong, you kena bagi notis untuk lelong. Tan Sri tidak dapat notis. Notis letter of demand itu dia tidak dapat. Tapi terus saja dilelong. Sehinggalah berlaku perbicaraan dindong. Satu hari 2008, setelah Tan Sri menjadi Perdana Menteri, Bank Islam nak jual dia punya produk mudarabah tadi itu di bank di UAE, luar negara, negara Arab. Mereka nak beli, tiba-tiba mereka semak Google bahawa Bank Islam telah disaman kerana tidak patuh syariah. Jadi dia hantar wakil untuk jumpa dengan Tan Sri untuk settle dengan Tan Sri. Tan Sri kata, saya kata jangan settle. Mereka ni kurang ajar. Saya ni sentiasa tak boleh. Tapi Tan Sri cakap dengan saya, you kena fikir. Kalau dia teruskan saman, maka satu bank Islam yang utama dalam negara akan jatuh. Jatuh daripada kategori sebagai Islamic Bank, Islamic Banking. You nak macam mana Faikah? You nak jatuhkan, runtuhkan satu institusi atau kerana you nak, kerana prinsip mereka ini kurang ajar? Saya pun diam. Maka mereka bersetuju Bank Islam, Tan Sri menarik balik samannya
Bank Islam menarik balik dan Tan Sri tak perlu bayar 60 juta ringgit. So, itu settlement dia. Bukannya ada orang UMNO tolong bayar, dia bayar dan sebagainya. Yang ini saya harap sangat jangan ada sikit pun dalam pemikiran rakyat kita yang dengar ini bahawa Tan Sri Khalid telah melakukan sesuatu yang buruk kepada negeri Selangor. Sebab dia dah tak ada untuk kita minta maaf. Dia dah tak ada. Mana-mana yang pernah mengata dulu, bertaubatlah. Sebab dunia kita ni tak panjang dah. Usia kita pun dah tak banyak dah. Tinggal sikit lagi. Bertaubat, minta maaf, minta ampun. Kalau yang ke atas tu tak nak minta maaf, tak nak minta ampun, tak apalah. Dia sedang seronok sana berjoget, tunjuk-tunjuk langit. Biar, tak apa. Kita biar dia dengan hidup dia. Jadi, saya menyusun jadi 10. Mohon ampun dan maaf sekiranya saya mengambil masa yang sangat panjang, dan yang mana baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu adalah di atas keburukan dan kelemahan saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Cik Puan Faikah binti Husin yang merupakan bekas setiausaha politik kepada almarhum Tan Sri Khalid Ibrahim. Cik Puan, saya minta maaf